Suku kaum Kintak. Kintak merupakan satu di antara dua rumpun bangsa orang asli daripada suku kaum Negrito atau asalnya dikenali sebagai Semang oleh beberapa penulis terdahulu. Kintak juga dikenali sebagai Tak, Kentok dan Kintok. Mereka secara khususnya terbahagi kepada beberapa subkumpulan, antara yang dikenal pasti adalah Kintak Bong dan Kintak Nakil. Seperti rumpun bangsa Negrito yang lain, secara fizikalnya kaum lelaki dan wanita Kintak juga bertubuh rendah, anggaran lelaki 150 cm dan wanita 140 cm dan kecil, tetapi berkulit perang gelap. Kadangkala terdapat yang berkulit gelap atau perang kemerah-merahan, malahan ada yang hitam berkilat. Berambut kerinting halus, pendek lelaki tidak melebihi 3 inci dan wanita antara 9 inci hingga 1 kaki dan berwarna gelap atau perang kemerah-merahan. Orang Kintak sejak dahulu kala tinggal di pinggir-pinggir hutan berhampiran dengan penempatan masyarakat Melayu atau Siam. Memilih kawasan Pama berhampiran dengan sungai yang masih kaya dengan spesies-spesies tumbuhan, haiwan buruan serta ikan yang menjadi sumber makanan dan ekonomi mereka. Walaupun mereka diberitakan pernah tinggal bertaburan di utara semenanjung, khususnya dalam wilayah dari Sungai Kerumi di utara Great memanjang di simpang 4 di Baling dan melebar ke bahagian sisi garisan ini sehingga ke air panas di Keroh. Tetapi kini terdapat hanya sebuah penempatan tetap masyarakat ini di semenanjung Malaysia. Penempatan yang dimaksudkan ialah Kampung Bukit Asu di Great dalam daerah Hulu Perak, Perak Darul Rizwan. Kampung ini kini boleh dihubungi dengan semua jenis kenderaan darat kecuali kenderaan pacuan 4 roda diperlukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ianya terletak kira-kira 25 km dari Bandar Great menghala ke Bandar Keroh, 20 km melalui jalan utama hingga ke persimpangan Lombong Lama di Kelian Intan dan 5 km melalui jalan Tanah Merah dari simpang berkenaan. Kampung ini berjiran dengan penempatan masyarakat Melayu di utara dan penempatan masyarakat Siam di selatan. Memandangkan wilayah kehidupan mereka terlalu jauh hingga ke wilayah Chaya di selatan Thailand, para pengkaji mempercayai bahawa masyarakat Kintak mempunyai pertalian dengan orang Negrito di Kepulauan Andaman, kaum atas di Filipina. Kenyataan ini diperkukuhkan lagi berasaskan bentuk fizikal dan dialek mereka. Temu bual dengan pembantu penghulu, Din Bindahan serta beberapa penduduk kampung mendakwa bahawa mereka berasal dari Betong di selatan Thailand. Kemudiannya berpindah ke Kubang Semang di Kroh sebelum menetap di kampung sekarang. Mereka juga mendakwa bahawa generasi tua mereka sebelum ini, termasuk penghulu mereka sekarang, penghulu Alipon bin Saad, pernah bersekolah dan sering berulang-alik ke Betong. Malah terdapat di kalangan masyarakat ini mahir bertutur dalam dialek Siam. Tumpuan serius yang diberikan oleh pihak kerajaan terhadap kalangan masyarakat orang asli telah menyebabkan kumpulan etnik Kintak mengubah cara hidup mereka untuk menjadi setanding dan separa dengan rakan-rakan mereka yang lain. Kalangan mereka turut menyertai bidang-bidang pekerjaan yang dulunya dirasakan mustahil seperti perkhidmatan kula putih dan biru. Perkahwinan suku Kintak. Di kalangan suku kaum Negrito termasuk masyarakat Kintak, adat perkahwinan mereka terlalu mudah. Tidak diatur secara rasmi dan tidak diraikan. Kahwin kepada mereka memadai dengan kedua-dua pasangan membina tempat perlindungan dan tidur bersama. Ini tidak bermakna mereka mengamalkan bebas seks. Biasanya perkahwinan mereka berasaskan pilihan sendiri atau dasar suka sama suka. Perkahwinan atas pilihan keluarga amat kurang berlaku. Sering juga berlaku penceraian dan berkahwin semula dengan orang lain. Penceraian jarang berlaku selepas pasangan memperolehi anak. Perayaan suku Kintak. Tidak banyak perayaan dalam masyarakat Kintak lantaran daripada amalan berpindah randah yang mereka amalkan. Antara perayaan tahunan yang diraikan adalah seperti berikut. Musim buah-buahan. Perayaan ini diadakan apabila buah-buahan hutan telah masak. Kaum lelaki akan keluar beramai-ramai untuk mengumpul buah-buahan seperti tampoy, lara, rambutan, durian dan sebagainya dibawa pulang. Pada malamnya diadakan majlis bersewang sambil menikmati buah-buahan serta makanan yang disediakan oleh kaum wanita. Musim menuai padi. Perayaan ini biasanya diadakan sebaik sahaja kerja-kerja menuai padi. Apabila tiba hari yang telah ditetapkan, kaum lelaki akan keluar beramai-ramai. Pada malamnya upacara sewang akan diadakan. Tok Bomoh menjalankan jampi serapah seraya memohon kepada penunggu kawasan agar hasil padi mereka akan bertambah pada musim-musim akan datang.
Selepas menjamu selera dengan masakan mereka sendiri sediakan, mereka bersukaria hingga menjelang pagi. Kematian suku Kinta. Biasanya apabila berlaku kematian, sanak saudara si mati yang jauh dan dekat, penghulu serta penduduk kampung akan diberitahu. Penghulu sebagai ketua adat akan mengatur kerja-kerja pengurusan mayat dan upacara pengebumian. Bagi menghormati si mati, segala kegiatan harian masyarakat pada hari berkenaan terpaksa ditangguhkan. Larangan ini jika diingkari dipercayai roh semati akan marah dan akibatnya akan ditimpa malapetaka. Mayat biasanya tidak dikebumikan pada hari kematian kerana ingin memberi peluang kepada saudara mara si mati yang jauh hadir untuk memberi penghormatan terakhir. Pada malamnya, di rumah si mati sanak saudara dan penduduk kampung akan bergilir-gilir akan menjaga mayat sehingga keesokan harinya. Tujuannya bagi mengelakkan mayat manusia tersebut diganggu oleh hantu. Mayat juga ditegar diumpat keji serta dilangkah oleh manusia dan binatang kerana dikuatiri mayat tersebut akan bangkit dan mengganggu penduduk kampung. Pada keesokan harinya, di tanah perkuburan kerja-kerja menggali lubang kubur dan mencincang bulu dijalankan. Sementara itu di rumah, mayat dimandikan. Kemudian dipakaikan pakaian yang lengkap, seterusnya kedua-dua belah tangan dan kaki dibengkokkan atau dilipat ke arah hadapan badan. Sehingga bahagian jari jemari tangannya berada betul-betul di bawah dagu dan kepala lututnya mencecah dada. Akhir sekali, mayat dibungkus dengan kain batik lepas yang baru dan diikat kemas supaya senang diusung ke kubur. Bagi mengelakkan gangguan binatang dan sebagainya, mayat biasanya ditanam sedalam 4 atau 5 kaki serta mempunyai lahat. Mayat akan diletakkan dalam dan kemudian lahat ditutup dengan buluh cincang terlebih dahulu sebelum dikambus. Di atas kubur, pondok pisang sesikat dibina untuk menaunginya. Sebagai tanda, sepasang kayu yang telah dijampi oleh Tok Bomo dipacakkan di bahagian kepala dan kaki kubur berkenaan. Segala barang-barang kesayangan si mati diletakkan di atas kubur bagi mengingati si mati serta mempercayai roh si mati juga memerlukan makanan dan rokok jika si mati hayatnya merokok juga diletakkan bersama. Sebelum meninggalkan kubur, bapa si mati akan meninggalkan pesanan-pesanan yang baik kepada si mati. Kenduri kecil akan diadakan pada malam berkenaan. 7 hari selepas itu, kenduri berserta sewang secara sederhana pula diadakan. Kedua-dua kenduri tersebut bertujuan menjamu si mati. Pada hari ke-40, kenduri dan sewang secara besar-besaran akan diadakan. Tujuannya selain untuk menjamu si mati juga menandakan tamat tempoh berpantang bagi seluruh penduduk kampung berkenaan. Pasangan si mati dan keluarganya dilarang berhias dan bersukaria dalam tempoh berpantang selama 40 hari. Manakala penduduk kampung hanya dilarang bersukaria dalam tempoh tersebut. Pantang larang suku Kinta. Seperti kepercayaan suku kaum Negrito yang lain, secara tradisinya masyarakat Kinta juga menonjolkan lambang kuasa Tok Batin, Kare dan Tenoi. Mereka terlalu menghormati, patuh dan takut kepada ketiga-tiga lantaran kuasa mereka miliki dipercayai terlalu tinggi, luar biasa dan sifat kekal. Chenoi mempunyai kelebihan sihir dan pakar dalam kesegala kebaikan. Ia sering dirujuk oleh masyarakat dan disamatarafkan seperti Tuhan atau Sultan. Fungsinya mengawal masyarakat dan kemarahannya akan dijelmakan melalui petir dan kilat. Amalan kesihatan perubatan. Walaupun masyarakat Kinta telah menerima perubatan moden, namun kaedah perubatan tradisional seperti penggunaan khidmat bomo serta pengambilan herba bagi mengubat penyakit-penyakit serta sebagai amalan kesihatan mereka masih dipraktikkan secara meluas. Pemakanan. Memandangkan hampir tidak wujud sebarang bentuk pertanian dalam kehidupan masyarakat ini, maka mereka juga menjadikan ubi-ubi liar seperti ubi pandang, ubi kepala gajah, ubi tanjung, ubi garam, ubi kapur dan beberapa jenis ubi lain sebagai sumber makanan harian. Protein diperolehi daripada binatang buruan dan ikan. Mereka juga mendapatkan buah-buahan, umbut dan sayur-sayuran hutan bagi sumber vitamin. Di samping itu mereka juga mengamalkan pengambilan herba-herba tertentu untuk meningkatkan kesihatan dan sumber tenaga. Kaedah rawatan. Di samping perubatan moden, mereka juga menggunakan khidmat bomo serta berbagai jenis herba sebagai kaedah alternatif. Antaranya adalah seperti berikut. Kayap dijampi, sakit kepala, kulit tepus dilayur pada api dan dililit di kepala. Luka, daun kapal terbang digesek dengan tangan hingga hancur, dipupuk atau disapu pada tempat yang sakit.
Kurap atau panau, akar lada direbus dan diminum. Berdarah hidung, daun sirih atau cawi digulung berbentuk kon dan disumbatkan ke lubang hidung. Bisul, daun misai kucing dicelur dan ditempel pada bisul untuk tarik nanah. Kudis buta, sejenis akar berduri dibuang kulit luar dan dalam, ditumbuk dan digosok pada kudis. Patah terseliur, dijampi dan diikat dengan anduh buluh. Sekian sahaja video perkongsian saya, diharapkan video ini memberi pengetahuan baru kepada semua. Terima kasih kerana terus setia bersama.